Okay, Assalamualaikum and good morning. Can you hear me and see the video? Yes. Yes. Okay, that's good. Sorry, saya tak apa nak sihat sangat hari ni. Sebab dah pakai gelang hari ni. Okay, so kita nak kena apa nama? Habiskan translation. So sebelum tu kita tengok dulu video. Okay, so saya nak cerita video ni tanpa suara dia lah Okay, so this is about translation. Okay, so ni dia cakap dalam sel kita ada nukleus, dalam nukleus kita buat mRNA. Okay, and then bila dah siap mRNA tu dia akan keluar melalui pores, nuclear pores, dia akan pergi ke cytoplasm. Okay, sebab apa dia dah keluar, dia nak buat translation process lah. Okay, nak get ready for translation process. Dan mRNA tu sebagai template for the translation process. Tapi sebelum kita buat proses translation, kita kena dulu buat amino acid activation. Okay, kalau ingat lagi saya pernah cerita pasal amino acid activation. Maksudnya bila mana tRNA tu dia masih lagi kosong and then baru nak bind dengan amino acid. Okay, so bila kita nak buat benda tu, kita akan gunakan satu enzim warna hijau kat sini. Okay, this green color warna hijau ni ialah amino acid tRNA synthetase. Okay, so amino acid tRNA synthetase ni dia akan gabungkan spesifik amino acid kepada spesifik tRNA. Okay, so macam mana dia buat? So kita ada that one is kita punya tRNA lah belakang tu. This one is belakang ni tRNA kita. Okay, enzim kita ni dia ada dua ruang. Satu ruang untuk amino acid bahagian atas. Okay, dan satu yang bawah ni yang panjang ni, ini adalah ruang untuk tRNA. So amino acid akan masuk first. So in this case kita ambil methionine. Okay, so methionine apakah tRNA yang mempunyai antikodon apa yang akan masuk? Faham tak soalan saya? So kita nak gabungkan methionine kepada tRNA itu. Jadi tRNA yang mana yang akan masuk ke dalam enzim ini? tRNA itu mempunyai antikodon apa? I'm waiting for your answer. UAC. Yes, Naufal? UAC. UAC. Okay, sebab apa? Sebab kita punya kodon untuk start kodon ialah AUG yang code for methionine. Jadi dia punya antikodon tRNA yang masuk. This one is ATP lah, kita perlukan tenaga. Okay, and then that one is dia punya tRNA. So nampak kat sini dia adalah UAC. Antikodon dia adalah UAC sebab nanti dia akan bind ataupun dia akan attach to the start codon which is AUG. So dia akan masuklah. Okay, dia akan masuklah enzim tu. Nama enzim tadi itu apa? Apa nama enzim tadi? Warna hijau ni nama apa? Apa nama dia? Amino acid. Amino acid tRNA synthetase. Okay, amino acid tRNA synthetase. Okay, so tRNA dah gabung dengan amino acid. So jadilah dia amino acid tRNA. Okay, so dah siap kita punya amino acid activation of amino acid kita. Okay, proses sebelum bermulanya translation. Okay, so in this case dalam video ni dia cakap tRNA. Kenapa tRNA? Sebab tRNA yang dah attach kepada methionine. Okay, dah. So now kita nak move on to the first stage of translation. Okay, which is initiation stage. So initiation stage start dengan apa tu? Warna purple ni apa? Ceteka. Agak-agak warna purple ni apa? Ribosome yang kecil. Okay, so small ribosomal subunit yang warna purple kecil ni. Okay, dan atas ni ialah mRNA strand lah. So untuk start initiation process, first small ribosomal subunit dia akan bind kepada mRNA.
Okay, bila dia bind pada mRNA, dekat mRNA tu kita ada banyak codon. Okay, triplet bases codon. These are all codons. 3. Okay, dan apa yang small ribosomal subunit ni buat, dia akan bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Dia akan mencari. Dia cari apa? Apa yang dia tengah cari? Start Codon. Dia cari start codon. Okay, so bacaan dia macam mana? AUG. AUG. And bila dia dah jumpa AUG tu akan duduk betul-betul dekat tengah. Okay, at the center of the small ribosomal subunit. Okay, so tu first korang punya explanation. Second explanation korang, apa yang akan datang bind? Apa yang akan bind pada start codon? Apa tu? Kita punya apa tu? Amino RNA. tRNA lah. Okay, dan tRNA yang pertama kita panggil sebagai initiator tRNA. Okay, so this is initiator tRNA. Dia akan, so first small ribosomal subunit yang akan bind. Kat mana? Dia akan bind kat start codon. Okay, yang kedua ialah initiator tRNA akan datang bind kepada start codon juga. Okay, so ada dua benda lah ni yang bind pada start codon ni. Okay, dan korang kena emphasizekan juga this initiator tRNA, dia mempunyai anticodon UAC dan dia bawa amino acid methionine sebab start codon dia code for methionine. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, datanglah pula large ribosomal subunit. Okay, so large ribosomal subunit datang je. Now sekarang kita punya initiation complex dah siap. Okay, dia akan completekan kita punya translation initiation complex. So maksudnya translation initiation complex, dia complex kan? Complex tu maksudnya satu komponen yang ada satu structure yang ada beberapa komponen. So in this case ada 3 komponen lah. Small ribosome, okay, and then tRNA, and then large ribosome. Okay, then kita akan explain sedikit berkenaan dengan site yang ada dekat dalam large ribosomal subunit. So kita ada 3 site. Sorry. Kita ada A site, P site dan E site. A site tu ialah amino acid tRNA site. P site tu ialah peptidyl tRNA site dan E site tu ialah exit site. So bila large ribosomal subunit dah bind, okay, kita punya initiator akan automatically duduk dekat site mana? Dia akan duduk kat site mana? P. Okay, dia akan duduk kat tengah-tengah tu, P tu. So make sure korang explain benda tu, jangan tinggal. Okay, and then kita dah, okay, so this is kita punya initiation complex lah, translation initiation complex. Dah siap sahaja translation initiation complex korang, kita akan bersedia untuk buat stage yang kedua, which is elongation stage. So elongation stage ada 3 sub stage. Kita ada 3 sub stage, which are codon recognition pertama, yang kedua ialah apa? Peptide bond formation dan yang ketiga ialah translocation. Okay, so kita tengok dulu macam mana codon recognition berlaku. Okay, so kita ada, nampak tak? A site kita kosong. Okay, A site yang kosong tu akan ada satu tRNA yang baru yang akan masuk dalam A site. Okay, kalau korang tengok video ni saya dah bagi dekat YouTube, dekat dalam GC dah. Dia ada sound effect yang sangat cool lah. Okay, dia akan masuk. So apa yang membolehkan dia masuk? Yang membolehkan dia masuk ialah sebab dia ada matching anticodon dengan next codon tu. So kalau dekat A site dia kita ada UCG. So tRNA yang masuk tu mestilah anticodon dia AGC. Okay, mestilah AGC. So that's why dia boleh masuk. And then dia akan bawa spesifik amino acid lah. Tak samalah dengan yang sebelum ni. Okay, and then ni step yang kedua, nampak tak? Step yang kedua dia buat apa ni? Ada ikatan antara satu amino acid dengan satu amino acid yang lain. Apa nama ikatan ni? Peptide linkage. Peptide linkage. So ni maksudnya dah masuk stage yang kedua lah, which is peptide bond formation. Bila mana amino acid buat peptide linkage antara amino acid yang satu lagi.
So this process is catalyzed by satu enzyme nama dia peptidyl transferase. Okay, so peptidyl transferase yang akan create peptide linkage antara first amino acid and second amino acid. Okay, and then kita akan masuk next substage. Okay, bila dia lepas ni, nanti dia akan lepaskan yang hijau ni. Okay, so tRNA yang pertama sekarang dah tak ada amino acid lah. Kita cakap deacylated ataupun deactivated amino acid ataupun uncharged amino acid. Ada banyaklah nama dia. Okay, so bila dia lepas, dia akan masuk substage yang ketiga which is translocation, which is ribosome akan bergerak satu kodon ke depan. Nampak tak? Dia akan bergerak satu kodon ke depan. So bila ribosome bergerak, laju sangat dia keluar. Okay. So bila dia bergerak satu kodon ke depan, automatically yang first tRNA tadi tu berada dekat P site, now is dekat E site. Second tRNA yang tadinya ada dekat A site, sekarang berada dekat P site. Okay, so apa yang berlaku dekat E site, E tu ialah exit site. So tRNA yang berada dekat exit site, dia akan keluar daripada ribosome. Okay, so dia akan keluar daripada ribosome. Okay, now dia akan ulang balik sama macam tadi. Codon recognition bila mana akan ada tRNA yang baru masuk. Okay, so this is codon recognition. Bila dia dah masuk, complementary anticodon. So dia akan buat peptide bond formation. Macam tu. Okay. And then bila dia dah buat peptide bond formation, dia akan lepaskan dan dia akan buat translocation, dia keluarlah. Then repeat lagi, codon recognition, peptide bond formation, translocation. Codon recognition, peptide bond formation dan translocation. Okay, sampailah dia jumpa dengan stop codon yang kita nak masuk hari ni which is termination. So faham tak? Faham. Boleh dapat step dia tu, gambaran dia. Okay, so now kita nak cerita pasal harap-harap hari ni saya punya nota tak adalah buat hal banyak sangat, sikit-sikit tak apa. Okay. Okay, kita sambung explanation dekat sini. Termination. Allahu Akbar. Okay. Okay, so termination. So hari tu kita dah lukis sikit, okay, which is structure di mana dia dah reach stop codon. Okay, hari ni kita tambah dia punya explanation sahajalah. Okay, explanation yang pertama. Number one here. When a ribosome reaches stop codon ada berapa? 3. Apa dia? UAA, UAG, UGA. Okay, so kita buat dalam kurungan sikit. UAA, UAG dan juga UGA. Okay, kat mana? Dekat on mRNA lah. Okay, bila dia sampai dekat stop codon on the mRNA, okay, the A site of the ribosome accepts a protein called release factor. So kita pun lukislah kat sini ada something. Okay, buatlah bentuk lain. Tak nak bagi sama dengan mRNA. Allah, dipadam semua pula. Okay, so kita buat bentuk lain lah. Saya buat bentuk petak je. Okay, labelkan dia sikit. This is release factor.
Release factor ni dia tak ada antikodon Dia tak ada antikodon dan dia tak bawa apa-apa amino acid. Okay, so kita pun tulis explanation kita yang kedua dekat sini, dekat dengan release factor ni, number 2. Okay, a release factor binds to stop codon and hydrolyze the bond. Hydrolyze the bond. Okay, kalau nak tambah dalam kurungan tu pun boleh by addition of water molecule tu. Okay, tapi kalau tak ada apa tak apa. Between polypeptide and tRNA in the P site. Okay, so masa ni kita punya polypeptide tu masih lagi lekat, cantik lekat dekat tRNA dekat P site. Okay, tapi bila kita dah ada release factor akan tambah air. So you ingat balik kalau kita tambah air dia akan buat hydrolysis kan. Kita ada dua proses kan. Condensation is kita buang air. Okay, kalau hydrolysis kita tambah air. So in this case, release factor ni dia tambah air. So menyebabkan proses hydrolysis. Hydrolysis tu maksudnya dia breakdown lah, dia putuskan. Okay, dia putuskan ikatan. So menyebabkan polypeptide chain sekarang ni, dia attach lagi tak dekat tRNA tu? Dia attach tak? Tak. Tak. Alamak, hilang lagi. Astaghfirullahaladzim. Okay. Okay, so kita pun lukis lah. Okay, lukiskan. So ni step yang gambar yang pertama. Okay, and then gambar yang kedua dia, kita punya mRNA. Okay, and then kita punya small subunit dekat bawah ni. Kita punya large subunit dekat atas ni. Okay, and then dekat large subunit sekarang ni, okay, kita ada release factor kat sini, tengah-tengah ni release factor, dekat A side tu ada release factor. And then kita ada kita punya tRNA yang dah tak ada apa-apa. Okay, tRNA yang tak ada apa-apa. Dan kita punya amino acid chain tu, polypeptide chain kita dah terlepas lah. Tadi korang buat petak lah semua. Okay, dia dah terlepas. Okay, so kita pun label lah. Ni apa? This is polypeptide chain. Polypeptide chain. So apa yang jadi pada polypeptide chain, kita pun explain. Nombor 3. Okay, so what happened to it ialah polypeptide chain is released from ribosome. Okay, from ribosome. Dia dah terlepas daripada ribosome lah. Dan pada masa yang sama, kita punya komponen ni semuanya dah terlerai. Okay, mRNA dah terlepas, small subunit kat sini, large subunit kat sini. Faham tak? So dia maksudnya semua benda dah terlerai lah. Okay, so kita pun explain ni apa benda. Okay, this is ribosomal subunit. Deshan apa sayang? Ha? Cuba tanya pada Abah sekejap. So ribosome, ribosome subunit. Yang besar dengan yang kecil. So apa jadi dekat ribosome subunit kat sini? So kita pun tulis explanation dia. Number 4, ribosomal subunit dissociate. Ribosomal subunits, okay, ataupun initiation complex dissociates. Dia dah terlerai lah. Lepaskan balik dia punya mRNA. Dan sekiranya masih lagi diperlukan, mRNA ni dia boleh buat balik initiation. Okay, kalau kata protein tu tak cukup satu, nak banyak.
So dia akan buat balik initiation. Okay, maksudnya dia akan start balik proses yang sama tu. So in this, sebab tu saya buat gambar rajah dia macam bentuk cycle macam ni, sebab nak menampakkan bahawa dia boleh buat balik initiation after that. Dia bukan terus mati kat situ. Okay, so this is termination. Kita punya third stage of translocation. Any question? Ada? Apa soalan? Faham? Tak faham? Faham. Boleh? Boleh. Okay, sekejap. Kita tengok balik video. Okay, so tengok video dulu. So ni video lain video lain. So yang ni pun saya dah letak dalam Google Classroom juga. Okay, so this nak tunjuk korang dia punya apa nama? Termination sahaja. So only termination. So kalau kita nak tengok yang daripada awal sikit lah. So yang ni ialah elongation lah. So elongation bila mana dia repeat codon recognition, peptide bond formation and then translocation. Okay, codon recognition, peptide bond formation, translocation. Sampailah kita dah dapat banyak, nampak tak? Kita punya amino acid tu dah panjang dah. Polypeptide kita dah nak siap dah. And then kita dah jumpa dengan stop codon. Okay, so bila kita jumpa dengan stop codon, apa yang berlaku ialah akan ada release factor yang bind to the stop codon. Okay, so this release factor dia akan adds water, tambah air untuk leraikan ikatan polypeptide chain ni dengan tRNA. So what happen? Polypeptide chain kita pun terlepas lah. Okay, sebelum terlepas, yang lain-lain semua pun terlepas. So ribosomal subunit dissociates. Dapatlah kita punya protein. Okay, so this protein, kita punya polypeptide ni, this protein can be anything. Okay, boleh jadi macam-macam. Boleh jadi hormon, boleh jadi enzim, okay, boleh jadi collagen, boleh jadi digunakan untuk growth. Okay, so ni ialah bila kita dah hasilkan protein tu akan dimodify dulu. Dia akan modify dulu supaya jadi bentuk yang sepatutnya. Dekat mana ni? Golgi body. Okay, so dia akan pergi kat Golgi body, dia akan modify. Lepas tu dia akan masuk dalam vesicle, dapat tak? Dia ada vesicle. So dalam vesicle tu akan melepaskan dia keluar lah, masuk dalam salur darah. So melalui salur darah, dia akan pergilah dekat dia punya target sel. Okay, target sel di mana dia diperlukan. Kalau contoh insulin. Kita buat insulin, kita nak guna dekat liver. So dia akan masuk dalam salur darah tu akan angkutlah dia sampailah ke liver. Okay. That's it. Ya. Okay.